Shalom saudara dan saudari. Selamat pagi. Kita datang ke depan Tuhan nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alar dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Ulas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa. Kami seperti tanah liat di depan-Mu Bapa. Engkaulah tukang kami Bapa. Engkaulah tukang yang mengukir kami menurut kehendak-Mu Bapa, yang menciptakan kami menurut rupa dan gambar-Mu sendiri Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana Engkau tidak membiarkan kami berseorangan sahaja Bapa. Bahkan Engkau bersama-sama menyertai kami setiap hari Bapa. Engkau membentuk, Engkau melatih kami melalui pelbagai jenis pengalaman yang ditimpa kami Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana segala sesuatu yang terjadi di atas kami adalah kerana rencana Tuhan yang luar biasa. Ya Bapa, kami terima kasih Bapa. Siapakah kami yang layak menerima penjagaan Tuhan, yang menerima pembentukan Tuhan yang begitu luar biasa. Pada pagi ini Bapa, biarkanlah sekali lagi kami membukakan hati kami dan juga menerima ajaran daripada firman-Mu sendiri Bapa. Supaya firman Tuhan memberkati kami, membentuk kami, melatih kami seperti mana yang Kau ingini ya Bapa. Dan dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 59 ayat 12 hingga 18. Jangan bunuh mereka ya Allah, supaya bangsaku tidak lupa. Serakkan musuh dengan kuasa-Mu dan kalahkan mereka. Ya Tuhan, pelindung kami. Kerana mereka berdosa dengan kata-kata mereka, biarlah mereka terperangkap dalam kesombongan mereka. Kerana mereka menyumpah dan berdusta, binasakanlah mereka semasa Engkau murka. Binasakanlah mereka semuanya. Maka semua orang akan tahu bahawa Allah memerintah Israel dan Dia memerintah semua orang di dunia. Pada waktu senja, musuh-musuhku pulang, melolong seperti anjing ketika mengelilingi kota. Mereka berkeliaran mencari makanan dan menggeram jika tidak kenyang. Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuatan-Mu. Setiap pagi aku akan bernyanyi dengan nyaring tentang kasih-Mu. Engkau telah menjadi pernaungan bagiku, perlindungan pada masa kesusahanku. Aku akan memuji Engkau, pembelaku. Allah ialah pernaunganku. Allah yang mengasihi aku. Saudara dan saudari, ayat 12 sampai 18 merupakan cara penulisan Daud daripada pengalaman peribadi semalam itu yang berlaku di rumahnya itu. Sekarang dia menukar, diaplikasikan di atas pentadbiran negaranya. Saudara dan saudari, oleh itu dia kata, jangan bunuh mereka, penjahat-penjahat itu ya Allah, supaya bangsaku tidak lupa. Serakkan musuh dengan kuasa-Mu dan kalahkan mereka ya Tuhan, pelindung kami. Ya, kita hairan kenapa dia doa kerana penjahat-penjahat itu. Kenapa sekarang pula jangan bunuh mereka? Rupa-rupanya maksud di sini adalah jangan bunuh mereka segera.
Jangan bunuh, jangan biar mereka mati sekarang. Biar mereka mati perlahan-lahan. Biarkanlah hukuman Tuhan berkelanjutan selama-lamanya. Supaya hari-hari mereka menderita sampai akhir baru mati. Supaya umat kami tiap-tiap hari boleh nampak kerja Tuhan yang luar biasa. Yang nampak pengadilan Allah setiap hari berlaku di atas musuh-musuh itu. Nah, itulah yang dikatakan serakkan, pecah belahkan mereka. Pecah belahkan. Kerana ini akan membuat mereka susah, akan membuat mereka menderita. Pecah belahkan mereka dan juga kalahkan mereka, jatuhkan mereka dan sebagainya. Jangan bunuh mereka sekarang. Biar mereka hari-hari menderita dan semakin menderita di depan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, ini adalah doa daripada Daud supaya hukuman Tuhan berkelanjutan, berlanjutan di atas musuh-musuh mereka. Nah, saudara dan saudari, Kenapa Daud ingin berdoa sedemikian? Ini kerana ayat 13 dan 14 menunjukkan kejahatan-kejahatan mereka. Kerana mereka berdosa dengan kata-kata mereka. Biarlah mereka terperangkap dalam kesombongan mereka. Kerana mereka menyumpah dan berdusta. Binasakanlah mereka semasa engkau murka. Binasakanlah mereka semuanya. Maka semua orang akan tahu bahawa Allah memerintah Israel dan dia memerintah semua orang di dunia. Nah, saudara-saudara, kenapa? Apa kejahatan orang-orang ini? Bukan tangan, bukan kaki. Tetapi mulut, saudara-saudara. Kata-kata itu yang mencederakan. Ini betul-betul menggambarkan, merefleksikan keadaan sebenar di semua tempat pada hari ini, bahkan di gereja terutamanya. Ya, di gereja tidak ada orang pakai tangan tampar kan? Tak ada orang pakai genggaman tumbuk kan? Tak ada. Tapi melalui kata-kata kita selalu menyakiti orang, memfitnah orang, mengancam orang dan menuduh secara palsu. Saudara dan saudari, di sini dia kata, kata-kata mereka itu berdusta ataupun menyumpah ataupun berbohong ataupun memberi kesaksian palsu. Dan saudara dan saudari, tuduhan yang palsu. Dan mereka terperangkap dalam kesombongan mereka. Kenapa mereka asyik-asyik mengeluarkan kata-kata yang palsu ini? Ini kerana mereka sendiri terlalu sombong. Mereka ingat diri mereka lebih pandai daripada pihak atasan. Lebih pandai daripada orang yang diberi mandat oleh Tuhan. Itulah bila mereka sendiri tidak dipakai Tuhan, mereka mungkin cemburu, iri hati dan sebagainya, sehingga mereka ingin mengeluarkan kata-kata untuk menjatuhkan orang yang dipakai Allah ataupun orang yang dihormati oleh orang lain. Nah, saudara dan saudari, sombong ini, kalau masih ingat, dalam bahasa Ibrani, sombong ini sama erti dengan lawan ataupun lawan Allah, menentang Allah. Seperti iblis, namanya juga sombong, menentang Allah. Saudara dan saudari, kalau kita sombong, kita ingat diri kita lebih pandai daripada orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih bijak daripada orang lain, kita sebenarnya sedang menentang Allah. Kita sebenarnya akan digelar sebagai iblis ataupun setan. Nah, saudara dan saudari, inilah jangan kita sombong. Kalau mereka yang sombong itu, mereka mengeluarkan kata-kata jahat sehinggalah mereka dihukum Allah. Saudara dan saudari, supaya ayat 14 kata, semua orang akan tahu bahawa Allah memerintah kami. Ya, Daud memohon agar Allah menghukum mereka, supaya semua umatnya tahu bahawa Allah itu adalah Allah yang memerintah setiap kita. Nah, saudara dan saudari, ayat 15 dan 16, dia kata apa? Ini adalah ulangan daripada semalam. Pada waktu senja, musuh-musuhku pulang, melolong seperti anjing ketika mengelilingi kota. Mereka berkeliaran mencari makanan dan menggeram jika tidak kenyang. Saudara dan saudari, ayat di sini tidak sama dengan semalam. Semalam kata mereka selalu balik pada waktu malam, berkumpul, bermuslihat, berkomplot ataupun bersumpahat untuk mengeluarkan tuduhan palsu. Tapi hari ini Daud dengan gaya kemenangan, dia sudah menang, dan hari ini dia ulang sekali lagi, mereka datang lagi, tapi mereka melolong ataupun mengadu, komplain lagi, bersungut-sungut lagi, saudara dan saudari. Ini seperti orang-orang Israel sewaktu mereka berada di dalam padang gurun, ya, hanya kerana beberapa orang, hanya mula daripada beberapa orang yang bersungut-sungut,
Yalah ini Musa, buat apa bawa kami keluar? Lebih baik kami mati di Mesir. Jangan biar kami mati di padang gurun ini. Celaka kau, kamu yang tipu kami, kamu macam ni macam itu. Allah ini tak ada guna dan sebagainya. Dan ini adalah bersungguh-sungguh mulai daripada beberapa orang sahaja. Tapi apa berlaku akhirnya saudara-saudari? Oleh kerana sungguh-sungguhan daripada beberapa orang ini merebak seperti wabak, menura kepada seluruh 6 juta umat Israel yang keluar daripada Mesir. 6 juta orang itu mati di padang gurun, saudara-saudari, kecuali Caleb dan juga Yosua, 2 orang yang patuh kepada Tuhan. Yang lain, generasi pertama itu, ibu bapa, datuk, nenek, semua mati. Bila Tuhan bawa mereka dari Mesir, mau bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi oleh kerana sungguh-sungguhan itu, mereka semua mati di padang gurun, hanya membolehkan anak mereka ataupun cucu mereka yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara dan saudari, inilah mengingatkan kita, saudara dan saudari, mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang komplain-komplain, mereka yang mengeluarkan kata-kata palsu yang menentang Allah itu, pasti akan jatuh, dan kita akan nampak Tuhan bagaimana mengadili dan menghukum mereka. Jadi saudara dan saudari, ingatkan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau orang lain berkata-kata palsu ataupun berdusta terhadap kita, ya memang kita geram. Tapi saudara dan saudari, jangan pula kita ikut jejak mereka. Jangan pula kita mencontohi mereka. Oh, kamu boleh buat macam itu, saya pun boleh buat bah. Kamu boleh menghasut, saya pun boleh menghasut. Kamu boleh komplain saya pun boleh komplain balik. Kamu boleh menentang saya pun boleh tendang balik. Lawan tetap lawan, saudara dan saudari. Jangan, itu bukan konsep ataupun pendirian sebagai Kristian. Saudara dan saudari, sebagai Kristian, jangan kita tengok mereka jatuh ke dalam longkang, kita pula ikut jejak jatuh ke dalam longkang. Kalau kita nampak mereka mendatangkan kemurkaan Allah, jangan pula kita ikut mereka. Kalau kita nampak mereka masuk neraka, jangan pula kita ikut mereka masuk neraka, betul? Ya, apa yang mereka buat itu sangat mencederakan. Jangan pula kita melakukan perkara yang sama. Kerana Allah pasti akan menghakimi, pasti akan menghukum mereka, saudara dan saudari. Dan akhirnya, saudara dan saudari, kita boleh nampak ayat seperti mana dikatakan di sini, ayat 17. Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuatanmu. Setiap pagi aku akan bernyanyi dengan nyaring tentang kasihmu. Engkau telah menjadi pernaungan bagiku, perlindungan pada masa kesusahanku. Aku akan memuji engkau, pembelaku. Allah ialah pernaunganku, Allah yang mengasihiku. Saudara dan saudari, bila orang lain begitu bersungguh-sungguh, begitu komplain, berkomplot, bersubahat, menentang kita, mengeluarkan tuduhan palsu, serahkan kepada Tuhan, dan kita akan nampak dengan mata kita sendiri bagaimana Allah menghakimi mereka. Dan bila kita nampak kerja Allah, kita akan kata, hore, haleluya, amat memang ada Allah yang benar. Allah memang maha tahu, Allah memang maha adil. Amin. Jadi saudara dan saudari, kita akan bersuka cita, kita akan menyanyi, kita akan mengalami kasihnya, kita akan memuji Allah. Nah, saudara dan saudari, ayat-ayat pada hari ini mengingatkan kita, kalau kita diserang, kalau kita diancam, difitnah ataupun dituduh oleh orang lain, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, saudara dan saudari. Kita boleh menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan mengadili semua musuh yang berkomplot itu. Ya, biar mereka, biar saja kita teruskan hidup kita. Kita teruskan melakukan kebaikan. Jangan lakukan kejahatan. Biar mereka yang jahat, biar Tuhan mengadili mereka. Nah, saudara dan saudari, yang kedua, saudara dan saudari, jangan sesekali kita sombong ataupun bermuslihat, berkomplot untuk menjatuhkan seseorang yang diberi mandat oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang dilantik oleh Allah. Jangan kita sesekali memfitnah orang, saudara dan saudari. Nah, sewaktu kita tidak puas hati, sewaktu kita asyik-asyik ingin komplain, tanya diri kita terlebih dahulu, apa sebab kita tidak puas hati? Saudara dan saudari, perlu diingatkan, kita tidak puas hati tidak semestinya bermaksud orang lain salah. Kita tidak puas hati itu mungkin hasil daripada masalah kita sendiri. Saudara dan saudari, adakah kita ingin mendapat sesuatu tetapi kita tidak diberikan? Itulah mungkin kamu tidak puas hati. Kamu ingin mendapat sesuatu tapi kamu tidak mendapat. Ataupun kita ditegur, kita dimarah, kita dihukum, dinasihati orang hanya kerana kita bersalah.
Kita salah, tapi kita enggan menerima hukuman. Kita salah, tapi kita tidak mahu menerima teguran. Kita tidak puas hati bila kita ditegur, dimarah. Itu kerana kesalahan kita sendiri, saudara dan saudari. Adakah kita sombong, kita marah, kita tidak puas hati hanya kerana diri kita sombong, saudara dan saudari? Adakah kita ingin mencarikan kepentingan diri sahaja? Kamu tanya diri sendiri, adakah kamu buat begitu untuk kepentingan diri ataupun kepentingan ramai, kepentingan seluruh gereja, kepentingan semua orang? Selalu kita pakai kata-kata ini. Semua orang cakap macam ni. Semua orang cakap macam tu. Sebenarnya siapa yang cakap? Kita sendiri yang cakap sedemikian. Hanya kita pakai nama semua orang itu untuk mengheboh-hebohkan kata-kata kita. Tapi saudara dan saudari, Tuhan tahu, adakah kamu melakukan semua ini untuk kepentingan diri ataupun untuk kepentingan seluruh umat, seluruh komuniti ataupun kepentingan ramai? Saudara dan saudari, boleh menyelidiki diri sendiri. Kalau kita melakukan ketidakpuashati itu, adakah ini menurut kehendak diri ataupun ini adalah kehendak Allah? Diri kita, hawa nafsu diri kita yang menyuruh kita buat sedemikian ataupun Allah yang suruh kita buat sedemikian? Adakah kita melakukan sesuatu yang baik ataupun kita sedang melakukan suatu kejahatan? Nah, saudara dan saudari, adakah kita melakukan sesuatu yang murni ataupun sesuatu yang meruntuhkan ataupun yang merosakkan orang lain, saudara dan saudari? Ya, saudara dan saudari, adakah apa yang kita lakukan sekarang ini, adakah apa yang tuduhan yang kita keluarkan sekarang ini akan membolehkan kita mendapat ganjaran Tuhan ataupun mengakibatkan kita mendapat hukuman Tuhan? Saudara dan saudari, sewaktu kita nak komplain, sewaktu kita tidak puas hati, saudara dan saudari, tanya diri kita sendiri dahulu. Menyelidiki kita terlebih dahulu. Ambil termometer, cek dulu. Adakah kerana kita sendiri yang sakit ataupun betul-betul orang lain melakukan kesalahan? Nah, saudara dan saudari, kalau itu kehendak diri, kalau itu kepentingan diri, kalau itu sesuatu yang akan mendatangkan hukuman Allah, tolong saudara dan saudari, kita bertaubat dan memberhentikan berbuat sedemikian. Memberhentikan mengeluarkan tuduhan-tuduhan palsu. Saudara dan saudari, Tuhan akan tahu. Dan saudara dan saudari, biar kita berinsaf, bertaubat di depan Tuhan. Ya, amin. Jadi dua perkara. Kalau kita diancam, jangan balas, saudara dan saudari. Tapi kalau kita yang ingin mengancam orang, selidiki diri supaya kita jauhkan daripada hukuman Allah. Biar Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami mengakui kami adalah insan yang begitu lemah. Kami selalu dipandukan, selalu dikawal oleh emosi dan perasaan hawa nafsu diri sendiri yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu mungkin kerana ketidakpuashatian, mungkin kerana kepentingan diri kami terjejas. Itulah menyebabkan kami bermuslihat untuk menjatuhkan seseorang yang baik. Saudara dan saudari, ampunilah kami. Dan bila kami ingin mengancam orang, biarkan Roh Kudus menegur kami supaya kami memberhentikan segera, supaya kami dielakkan daripada hukuman Allah yang dahsyat itu. Dan Bapa, kalau kami yang dianiayai, yang diancam, bantulah kami, tegurkanlah iman kami supaya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya orang kenal Allah yang kami percaya itu sungguh baik. Ya Bapa, berkatilah kami, bantulah mata kami supaya selalu pandang kepada Allah yang di Maha Tinggi itu. Terima kasih kerana mengabuli doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati